setengah bersama dengan Miss Zack dan juga Sir Syuhada. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Okey. Bismillah. Terima kasih Sir Fatih. Kita masih memerlukan ini sebenarnya. Sekejap ya. Pengumuman raya kali kedua ke macam mana ni? Lebih kurang macam tu. Kita tak puas beraya lagi kan? Dia lebih kurang. Sebelum tu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera dan kami alu-alukan kedatangan tuan-tuan, puan-puan, anak-anak hadirin serta hadirat yang dimuliakan sekalian ke program apa kita Mizek pada hari ini? Kita ada jihad ilmu. Ya betul. Dan ilmu, saya lihat pakaian Mizek pada hari ini. Saya sangat orang kata menyokong ya. Misi kita pada hari ini itu jihad ilmu bagi membantu saudara kita di Palestin sebenarnya, yang saya rasa kalau kita rasa kita mungkin diduga tapi mereka jauh diduga daripada kita, betul? Ya betul. Kalau kita tengok besarnya skrin kat depan tapi kita takkan boleh fikir betapa besarnya dugaan mereka di sana. Okay, oleh itu kita pun nak buat kutipan yang agak besar hari ini kalau boleh. Ya betul. Yang mana kan? pada hari ini kalian semua akan bersama-sama dengan kami bagi subjek Bahasa Melayu yang mana kami mewakili pertubuhan NGO. Dari mana Mizek? Kita daripada Serantau Muslim. Serantau Muslim yang mana antara badan pertubuhan NGO yang membantu masyarakat di serantau Asia dan juga jika kita lihat pada slogan Serantau Muslim itu yang berbunyi persaudaraan rentas sempadan. Ya, rentas. Tapi kita sempadan. Jangan rentas apa? Jangan rentas negeri. Rentas di hati tak apa. Rentas ke hati tidak mengapa. Tetapi jika kalian tuan-tuan puan-puan yang menonton rancangan ini mungkin untuk buat rentasan sumbangan dari bank ke bank, bagaimana? Boleh, nanti akan dipaparkan akaun bank, bank akaun melalui Serantau Muslim ya, pin komen di bawah. Nanti bawah. anda akan nampak, tekan link sahaja. Semalam pun kita ada buat semalam, ya betul. Ketika program Siapa Palestin, Siapa Israel. Right? Dan terutama sekali kepada Max Clinic Plus dengan bantuan penaja-penaja kita. Terima kasih. Hari ini kami semua akan berkongsi apa yang mampu untuk memastikan anak-anak kita dapat ilmu dan anak-anak di Palestin dapat sesuatu. Jadi hari ini apa yang kita nak buat sebenarnya? Hari ini kita nak belajar. Sebelum tu, saya teruja lihat wajah-wajah ceria yang saya percaya pelajar. Cuba cak sikit. 1, 2, 3, cak. Cak sikit. Live. Bukan rakaman, okey. Angkat tangan kanan. Tangan kanan. Goyang. Oi, dia boleh ikut kata-kata kita. Mereka bukan boneka. Mereka bukan boneka ya. Alhamdulillah. Terima kasih. Baiklah, terima kasih kerana bersama-sama dengan kami pada hari ini. Yang mana pada hari ini saya dan juga Cikgu Zack Kirana yang cantik bergaya ya. Terima kasih. Akan membawa satu lagi tajuk yang mana tajuk ini ada dalam format Sijil Pelajaran Malaysia. Tajuk ni jangan main-main. Jangan main-main. Seperti mana kita dipermainkan. Ya Allah tuan-tuan. Perit ya rasa di hati. Yang ini tak boleh main-main. Tak boleh main-main. Apa tajuknya? Hari ini kita akan menukarkan prosa klasik kepada prosa moden. Alright. Kita ni baru jakun depan TV kan? Makanya macam ni kita. Hari ini kita akan menukarkan ayat dalam prosa klasik kepada bahasa Melayu standard. Yang ini ada dalam format KSSM untuk tingkatan 5 sebenarnya, dan yang ini antara yang paling terbaharu. Jadi saya agak risau sebab kita tidak bercakap dalam bahasa yang klasik dalam perbualan seharian, betul? Ya, betul. Tetapi hari ini awak akan mendengar dua bahasa yang kami cakapkan. Yang pertama ialah bahasa klasik, yang kedua adalah bahasa Melayu standard. Kalau dia kadang-kadang ada bahasa manis, kita abaikan sahaja ya. Orang kata bahasa buaya ya. Tapi betul. itu bukan yang akan kita pelajari pada hari ini. No. Okey, right. Okey, mari kita
Mari kita mulakan. Okay. Kami akan ceritakan sedikit tentang panduan untuk menjawab soalan ini dan bercakap tentang prosa klasik ini. Dia ada dalam antologi anda semua, iaitu antologi tingkatan 4 kita ada jaket kulit kijang dari Istanbul. Benar. Dan untuk tingkatan 5 kita ada antologi sejadah Rindu. Okay, tetapi Betul. menariknya dalam ini ialah, menariknya ialah dia adalah sesuatu yang bukan menjadi orang kata perbualan seharian kita, dan mungkin dia boleh menarik sedikitlah minat kita untuk belajar apa yang kita tak pernah tahu sebelum ini kan. Saya rasa ini satu keunikan lah zaman sekarang, betul tak? Satu Belajar, keyakinan tersasul. Tak apa, Saya nervous. Nervous. Berada di sebelah Mizek. Okey. Satu keunikan tersasul lagi. Keunikan berbahasa. Oleh sebab target audiens kita pada hari ini adalah tingkatan 4 dan tingkatan 5, jadi kami berkeputusan untuk membuat sedikit ulang kaji tingkatan 4. Supaya yang tingkatan 5 juga boleh belajar, yang tingkatan 4 juga boleh belajar. Yang tingkatan 5 sebenarnya dah lama dia orang tinggalkan. Ya, betul. Dan ada yang dah pulangkan buku teks, betul tak? Yang tingkatan 4, makanya mari kita recap sedikit supaya awak ingat dah balik jalan cerita ini. Alright, tetapi sebelum itu ya, Sesyuk, Ya, kita buat kita sedikit akan berikan perkenalan lah. ini salam perkenalan. Ini antara perkara yang wajib awak tahu kalau awak nak jawab soalan menukarkan prosa klasik kepada bahasa Melayu standard. Jadi yang kami nyatakan dekat sini, bacakan Sesyuk antara panduannya yang pertama. Baiklah, panduan yang pertama, apabila bentuk ayat bahasa klasik diberikan, jangan sesekali kamu ubah bentuk ayat yang dinyatakan ya. Bentuk ini atau kita panggil sebagai struktur lah. Struktur ayat tersebut. Kita perlu kekalkan struktur ayat walaupun daripada sistem bahasanya agak sedikit berbeza. Okey, contohnya, maksud contohnya lah, kalau diberikan kita dalam bentuk dialog, maka kekalkan dalam bentuk dialog. Itu maksud bentuk dan struktur. Okey, yang kedua, kita pergi kepada yang kedua, jangan ubah maksud ayat. Kalau dikata yang bunuh Kertalasari itu ialah Laksmana, dan jangan awak letak nama sendiri. Sebagai kredit tak boleh lah. Okay, jadi jangan ubah maksud ayat. Okay, itu yang kedua. Okay, yang ketiga apakah Sesyuk? Yang ketiga, nama tempat yang terdapat dalam cerita tersebut perlu dikekalkan. Seperti mana kamu kekal dalam hati kami berdua. Ya, betul. Jangan diubah ya. Dan kekal berada bersama dengan kami. Okay? So itu Ya, yang betul. ketiga. Dan keempat, nama watak dan jawatan perlu dikekalkan. Kalau awak tengok tuanku lah awak kekalkan. Kalau nama dia Kertalasari, maka Kertalasari lah nama dia sehingga ke penghujungnya. Okay, yang kelima apa Sesyuk? Seterusnya yang kelima, bahasa istana. Bahasa istana perlu dikekalkan kerana apa? Penggunaan bahasa istana tetap sama walaupun semasa zaman Melayu tradisional dahulu sehinggalah ke zaman moden pada hari ini. Kekalkan ya. Contohnya, kalau dia kata titah tuanku, boleh ubah tak? Jangan sesekali Tidak ubah. boleh. Kita masih kekalkan. pakai titah, betul tak? Kalau raja tidur dipakai apa? Tidur. Raja tidur beradu. Beradu, boleh tukar tak? Jangan ubah. Jangan. Jangan tukar. Jangan. Kenapa kita macam beremosi? Teruskan. Yang Okey, keenam. dan yang terakhir sekali, pemerengganan haruslah sama seperti petikan asal. Wajib sama. Kalau dia buat petikan baru, kalau dia buat perenggan baru, makanya kekalkan perenggan baru. Jadi itu perkara yang awak perlu titik beratkan dalam menukarkan ayat prosa klasik kepada bahasa Melayu standard. Ini agak mencabar, tetapi latihan demi latihan awak akan lebih baiklah. Jangan risau, okey? Ya, betul. Makanya kita akan letakkan beberapa petikan dalam prosa kepimpinan melalui teladan dalam tingkatan 4, tetapi sebelum itu saya akan ceritakan sedikit tentang rangka cerita ini. Rangka cerita. Mungkin tertanya Betul. kepimpinan melalui teladan tentang apa? Silakan Mizek. Kepimpinan melalui teladan, kalau ingat balik kita ada satu watak utama yang sangat jahat, antagonis wataknya. Namanya Kertalasari, namanya manja, Kertalasari. Tapi dia adalah watak yang sangat jahat dan dia bukan perempuan walaupun ada sari kat belakang. Ya, betul. Okay, dia sebenarnya adalah lelaki yang datangnya dari Majapahit. Majapahit ni pula ada seorang raja. Rajanya bernama Patih Gajah Mada. Patih Gajah Mada ini adalah raja dia. Dan raja dia ada pembantu dia, iaitu Seri Betara. Seri Betara ni biasanya duduk atas kursi besar, dia king, dia macam beruban semua tu kan. Dia akan pegang tongkat sakti dia. Biasanya raja ni akan tunduk kepada dia dan akan minta izin daripada dia dululah. So Seri Betara ni ibarat otai dia, macam uncle, lebih kurang Kurang macam macam penasihat
kepada macam penasihat jugalah. Patih Semua Gajah orang Mada. akan takut dengan dia. Tacut. Tacut. Hai. Zaman moden, bahasa Melayu standard, tacut. Okey, tak apa. Kadang-kadang terbawa-bawa ya. Saya tidak mahu menjatuhkan air muka awak di sini ya. Tapi kalau jatuh cinta tak mengapa ya. Okey, Kau kita menyempatnya. teruskan. Okey. Risau ada yang Alright. memerhati di sini. Jadinya, apa yang berlaku kepada Ketalasari? Ketalasari ini berdendam akibat ayahnya telah dibunuh. Bukan ayah dia saja. Tetapi pakcik-pakcik dia juga terbunuh. Ayah dia bernama Petala Bumi bersama dengan 6 beradik yang lain, uncle dia yang lain, total 7 orang telah dibunuh oleh Laksmana Melaka. Kenapa? Mereka cuba menceroboh masuk ke negeri Melaka. Mestilah Laksmana nak bunuh. Hello, itulah sempadan dia. Jadi dia nak mengatur strategi bagi membunuh Laksmana dan menghancurkan seisi Melaka. So itu adalah cerita secara kasarnya. Jadi bahagian yang kami akan ambil hari ini sedikit sebanyak daripada depan, tengah sikit dan belakang sedikit. Kita cuba yang terbaik untuk habiskan. Kita cuba Right? Cuma kalau ada yang tertanya-tanya, penting ke kita nak belajar bahasa Melayu klasik dan apa perkaitan dia dengan bahasa Melayu standard? Sebenarnya selain daripada ilmu yang kita sedang jihadkan sekarang, bahasa Melayu klasik dan bahasa Melayu standard ini memang ada dalam format baru SPM. Betul. Jadi kami katakan di sini walaupun satu markah jangan pandang enteng. Betul. Satu markah itu mampu Mampu apa? Mampu menentukan. Kau lambat dek. Lambat ya. Jangan kat sini. Okey, mampu menentukan sama ada grade seseorang itu A Betul. ataupun B. Betul. Okey. Aha. Bagus. Terima kasih atas penerangannya. Okey. Marilah kita akan berikan ruang kepada Syuk dulu untuk menerangkan latihan pertama, tetapi kita bacakan terlebih dahulu. Yang ini adalah petikan yang paling awal sekali dalam prosa kepimpinan melalui teladan. Okey, kita akan recap sedikit. Jadi untuk pelajar tingkatan 5 mungkin anda boleh jadikan ini sebagai latih tubi semula, ingatan semula, dan untuk tingkatan 4 pun sama jugalah. Alright, mari kita bismillah, kita mulakan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lihat yang pertama ya. Mungkin kalau ada pelajar-pelajar tingkatan 4 ataupun tingkatan 5 mungkin boleh bersama-sama dengan kami. Kita cuba mengubah ataupun kita cuba menukarkan bentuk ataupun ayat yang ada dalam bahasa Melayu klasik kepada bahasa Melayu standard. Baiklah, saya bacakan latihan yang pertama. Perenggan yang pertama ataupun kita katakan sebagai petikan yang pertama. Baiklah, Al-Kisah. Maka tersebutlah perkataan Seri Betara Majapahit dan Patih Gajah Mada. Dan peri mengatakan penjurit ketujuh bercakap kepada Seri Betara dan Patih Gajah Mada hendak mengalahkan negeri Melaka itu dengan seorang dirinya. Masya Allah, panjang ya ayat dia. Tak cukup nafas? Tak cukup nafas. Tak apa. Izinkan saya menarik nafas kembali. Silakan. Okey, kita teruskan. Peri mengatakan tatkala Laksmana membunuh 7 bersaudara di Bukit Cina itu. Baiklah anak-anak sekalian. Setelah berhempas pulas akhirnya habis juga. Baiklah. Okey, kalau kita lihat di sini kan, kalau awak perasan ada perkataan yang mungkin tidak digunakan pada hari ini. Contohnya penjurit ya, Syuk. Okey. Jadi penjurit ini sebenarnya saya ceritakan dulu siapa penjurit. Penjurit ada beberapa maksud kalau kita terjemahkan dalam bahasa Melayu moden, iaitu penjurit ini boleh jadi pendekar, tetapi penjurit juga boleh menjadi penjahat atau pencuri. Dalam kes ini, kita berikan penjurit ini kepada Ketalasari yang mana dia adalah watak antagonis, betul tak? Ya, betul. Jadi dalam ini kita tak boleh pakai dia sebagai pendekar lah. Yang ini kita akan pakai dia sebagai penjahat atau mungkin pencuri secara spesifiknya pun boleh, tidak mengapa. Alright, jadi mungkin nampak tadi kurang jelas agaknya, jadi mungkin Syuk boleh bacakan balik semulanya. Saya akan ulang semula, saya akan bacakan semula petikan ini. Okey, kita baca terlebih dahulu. Yang pertama, sekiranya kamu mendapat soalan berbentuk bahasa Melayu klasik, baca keseluruhan petikan terlebih dahulu ya. Baiklah, saya akan ulang semula. Al-Kisah, maka tersebutlah perkataan Seri Betara Majapahit dan Patih Gajah Mada dan peri mengatakan penjurit ketujuh bercakap kepada Seri Betara dan Patih Gajah Mada hendak, kita lihat baris yang ketiga, mengalahkan negeri Melaka itu dengan seorang dirinya. Peri mengatakan tatkala Laksmana membunuh 7 bersaudara di Bukit Cina itu. Ya. Tu dia.
Itu dia. Bahasa Melayu klasik. Nasib baik hidup lagi ya. Masih lagi bernafas ya. Ya, nasib baik kita bukan ikan ya. Kalau bukan kita ikan ikan. mungkin susah sikit lah. Alright, jadi kita akan terus terjemahkan dalam bahasa Melayu moden tanpa mengubah struktur dan maksud asalnya. Silakan, Syuk. Okey, yang pertama sekali, untuk mengubah bahasa Melayu klasik kepada bahasa Melayu moden, bukan keseluruhan perkataan yang perlu kita ubah ya. Ada perkataan yang kita kekalkan dalam bahasa Melayu moden. Baiklah, kita lihat baris yang pertama. Al-kisah maka tersebutlah. Jadi kita dapat lihat bentuknya biasanya kalau Al-kisah ni bahasa Melayu klasik. Kalau kita nak standardkan, kita gunakan pada zaman moden, kita gunakan macam mana? Tersebutlah kisah. Mizek akan menulis di papan skrin dan kamu boleh lihat ya bersama-sama. Tersebutlah kisah. Perkataan tu kita tukar kepada tentang sebab dia menceritakan sesuatu kisah tentang. Lepas tu kita dapat lihat ya anak-anak, ada watak di sini, Seri Betara Majapahit. Seperti yang telah diterangkan oleh Mizek sebentar tadi, nama watak perlu dikekalkan. Jangan pula kamu tukar Majapahit. Bila kamu lihat orang yang manis, kamu tukar kepada Zain Malik tiba-tiba. Zain Malik, risau jangan. Ya, jangan. Takut markah tu akan memberi kesan tidak dapat markah yang tinggi. Okey, kita dapat lihat di sini, Seri Betara Majapahit dan Patih Gajah Mada dan kata hubung dan Peri mengatakan, okey, peri ni dapat kita katakan sebagai apa, Mizek? Okey, peri ni sebenarnya dia ada beberapa maksud. Okey, peri yang pertama maksud dia sangat, contohnya tidak terperi lagi. Memang sakit sangatlah tu contoh satu lagi peri juga boleh dikatakan dia ini nak menceritakan tentang kisah. Kisah menyatakan, peri mengatakan. Dia tentang kisah sebenarnya cerita ataupun senang kita katalah Jadi peri ini tengok daripada konteks ayat dia merujuk kepada yang mana satu. Tapi dalam cerita ini, dalam bahagian ini dia merujuk kepada kisah sebenarnya. Kisah. Ya, betul. Alright, jadi silakan. Serta kisah. Kisah mengatakan, seterusnya kita lihat penjurit ketujuh. Dalam kisah ini terdapat 7 orang penjurit yang mana kita mengatakan bahawa mereka terdiri daripada penjahat. Jadi kita tuliskan di situ, okey, kita lihat ada ketujuh bermaksud 7 orang penjahat. 7 orang penjahat bercakap kepada, kita kekalkan perkataan bercakap dan juga kepada seterusnya ada watak Seri Betara dan Patih Gajah Mada juga kita kekalkan. Okey, seterusnya hendak mengalahkan negeri Melaka itu dengan seorang dirinya. Di situ juga kita boleh tukar perkataan hendak kepada kata hubung untuk mengalahkan negeri Melaka. Negeri Melaka, ingat kalau nama tempat ataupun apa-apa kata nama khas dikekalkan dengan seorang diri. Alright, kita boleh lihat di sini. Dengan seorang diri sahaja. Baiklah, noktah. Katakanlah kalau bahasa Melayu klasik itu ayatnya panjang-panjang. Ciri-ciri bahasa Melayu klasik memang ayatnya panjang ya. Kamu boleh pecahkan petikan tersebut menjadi 2 ayat. Betul, Cik Zek? Asalkan tidak terlalu ketara. Kalau macam kita tengok ni, kita ada gabungan 3 hingga 4 ayat yang terlalu panjang, makanya boleh titik, tapi jangan titik sepanjang jalan lah. Sebab kita tak nak ubah maksud bentuk dia terlalu ketara. Alright, jadi macam ni takut tak cukup nafas nanti kan. Okay, makanya kita titiklah kat situ ya. Alright, teruskan. Seterusnya kisah mengatakan, tatkala mengatakan sewaktu Laksmana, tatkala Laksmana. Okey, kalau kita tengok ayat ni kita pergi kepada ayat yang terakhir dalam ni, dia kata apa? Dia kata, peri mengatakan tatkala Laksmana membunuh 7 bersaudara di Bukit Cina itu, dia macam tergantung, betul? So bermaksud memang ini adalah antara ciri dan juga cabaran dalam ayat bahasa klasik berpeluh nampaknya kawan di situ jadinya sebenarnya maksud yang sebenarnya Laksmana telah berjaya membunuh 7 bersaudara dekat Bukit Cina itu. Jadi kita jangan jadikan dia sebagai ayat tergantung, kita selesaikan dia. Makanya kisah mengatakan Laksmana telah membunuh. Laksmana telah membunuh 7 bersaudara di Bukit Cina itu. Seperti biasa nama tempat dikekalkan ya.
Itu di Bukit Cina. Alright. Okey, so ini yang pertama, okey. Alright. Jadi saya bacakan dalam bentuk bahasa Melayu standard, okey. Silakan. Tersebutlah kisah tentang Seri Betara Majapahit dan Patih Gajah Mada serta kisah mengatakan 7 orang penjahat bercakap kepada Seri Betara dan Patih Gajah Mada untuk mengalahkan negeri Melaka dengan seorang diri sahaja. Kisah mengatakan Laksmana telah membunuh 7 bersaudara itu di Bukit Cina. Baru faham, betul tak? Faham. Itulah Itu dia. kisahnya. Okey, so kita pergi kepada yang kedua. Okey, mungkin kita boleh cuba dengan sedikit pantas sedikit. Okey. Alright, so kita bacakan petikan kedua, silakan Seshu. Okey, kita lihat sama-sama petikan yang kedua. Okey. Berapa lamanya didengar oleh Patih Gajah Mada, penjurit yang 7 bersaudara yang dititahkan Seri Betara pergi ke Melaka itu sudah mati. Maka Patih pun hairan. Baiklah, berapa lamanya? Setelah sekian lama, boleh ke kalau kita nak buat macam tu, Mizek? Boleh, sebab berapa lamanya kita tak pakai dah sekarang. Mungkin kita buat beberapa lama. Ya, Ataupun betul. tidak lama Tidak lama kemudian. Okey. Setelah beberapa lama mungkin lebih sesuai lah, betul tak? Aha. Okey, jadi kita silakan. Seshu, saya akan tuliskan. Baiklah, setelah sekian lama, Beberapa lama. ataupun Sekian lama boleh juga. sekian lama boleh ataupun beberapa lama, Okey. Patih Gajah Mada Okey. didengar. Daripada kata kerja pasif tu kita boleh tukarkan kepada kata kerja aktif ya. Patih Gajah Mada mendengar. Mendengar. Okey, penjurit kita boleh tukar ya kepada kabar penjahat 7 bersaudara. Okey, ini terbalik sebenarnya. Saya betulkan, maafkan saya. Okey. Saya akan buat 7 penjahat 7 bersaudara. orang penjahat. 7. Perlu perkataan orang ke, Mizek, kalau kita letakkan di situ? Boleh, tak ada masalah. Untuk ada merujuk pun pada tak. penjodoh bilangan ya. Ataupun boleh terus 7 penjahat. Boleh? Okey. Okey. 7 penjahat yang dititahkan. Dititahkan merupakan bahasa istana. Jadi kalau ada bahasa istana, kita kekalkan. Yang dititahkan oleh Seri Betara pergi ke Melaka itu telah mati. Noktah. Okey. Seterusnya, maka Patih pun berasa hairan. Ataupun boleh tukarkan kepada maka, kalau kita nak gugurkan, kita terus merujuk kepada subjek tersebut. Patih pun berasa hairan. Okey, kalau tengok daripada situasi macam ni, awak akan nampak macam marker kan dia pakai kan. Tidak semestinya awak ulang balik perkataan marker tu. Sebab marker ni awak nampak everywhere dekat dalam petikan klasik. Mungkin ada yang awak nak gugurkan atau awak boleh gantikan dengan penanda wacana, contohnya, seterusnya, Ya, betul. kemudian, selepas itu dan sebagainya. Okey, so itu adalah 2 daripada Seshu. Terima kasih Seshu. Okey, terima kasih dan, juga, tiba Cikgu Zack. halaman seterusnya adalah daripada saya. Okey, mungkin awak akan nampak sikitlah lakonan pentas di sini. Perlukan Kita bertukar khidmat tempat. pembantu, pelakon tambahan. Boleh, tak pasal dekat sini banyak ni. Saya boleh pilih. Banyak kat sini. Okey, Okey. mungkin kita bacakan dulu petikan Okey, bagi saya akan latihan yang bacakan ketiga. petikan dahulu, okey, supaya saya dapat berikan gambaran yang jelas kat mana bahagian ini. Alright, baiklah saya bacakan. Maka orang Patih Gajah Mada pun pergilah kepada bininya Petala Bumi. Ingat Petala Bumi siapa? Ayah kepada Ketalasari. Orang Patih Gajah Mada pergi ke rumah Petala Bumi untuk memberitahu bahawa Petala Bumi telah pun terbunuh. Okay? Tatkala itu, Ketalasari sudah datang dari Daha. Siapa Ketalasari? Anak dia tadilah. Yang mana dia ni baru pulang dari Daha. Dia baru pulang mencuri. Okay? Terlalu banyak beroleh harta daripada emas dan perak dan pakaian dan pitis berpuluh-puluh juta dan orang banyak dicurinya. Panjang ni. Dia membawa pulang apa? Banyak harta yang terdiri daripada emas, pakaian, duit, yang nilai dia puluhan juta. Maka, setelah sudah Ketalasari datang ke rumahnya, maka ia pun bertanya kepada ibunya. Lepas sampai dekat rumah dia, dia pun bertanya kepada mak dia. Dia kata, "Hai ibuku, ke mana pergi bapaku maka tiada aku lihat ini? Mak, mana ayah? Saya tak nampak pun ayah." Okey, masa inilah dia tahu yang ayah dia mati. Kejap lagi dia akan tahu. Okey, baiklah saya akan terjemahkan dalam bahasa Melayu standard. Okey, jadi saya akan bacakan satu persatu dan Cikgu Syuk akan tulis. Baik, kita pergi kepada yang pertama. Ayat yang pertama dahulu ya. Maka orang Patih Gajah Mada pun pergilah kepada bininya Petala Bumi. So kita tahu kat sini orang ni boleh buat pengikut ataupun boleh kekalkan saja orang, tak ada masalah. Okey.
bini kita akan tukar kepada isteri. Itu nampak lebih baiklah. Okey, jadi tolong tulis. Kemudian, kemudian, okey. Orang patih Gajah Mada. Kemudian orang patih Gajah Mada. Okey, kemudian orang patih Gajah Mada pergi berjumpa isteri petala bumi. Isteri petala bumi. Ada? Kenapa dia tak keluar ni ya? Dia pakai niat risau saya kadang-kadang, bismillah dulu Gajah Mada pergi Mada. berjumpa. Pergi berjumpa. Tak apa, kita tolong masa ni. Ini hikmat dia nak tuan dia je. Hikmat dia nak tuan dia saja. Nak tuan dia saja. Tak apa. Boleh fokuskan masa ni. Awak mungkin boleh menghiburkan mereka di sana. Okay, tak ada masalah. Tadi saya dah cuba ya, tapi dia nak tuan dia dia nak tuan dia saja ya. Tangan lain tak boleh, dia auto tak cantik tulisan. Kemudian Baiklah. orang patih Gajah Mada berjumpa. Bini kita tukar kepada isteri. Dengan isteri petala bumi. Okey, isteri petala bumi. Okey, tak kala itu kita dah tak pakai dah sekarang tiba-tiba kan. Tak pakai. Cikgu saya tak kala itu tak adalah jadi saya akan tukar ketika itu. Okey, Ketalasari sudah datang dari Daha. Okey, Ketalasari sudah pulang dari Daha. Ketalasari sudah pulang. Kalau kita sudah nak tukar pulang kepada sudah kembali tak ada masalah ya? Boleh. Boleh saja. Sudah pulang maknanya dari sama. Daha. Okey. Dan memperoleh banyak harta. Banyak harta dia kata daripada. So saya akan tambah sikit yang terdiri daripada. Kalau tengok kat sini dia kata emas dan perak dan pitis dan pakaian. Yang ni awak just pakai simbol sajalah, pakai koma saja yang terdiri daripada emas, perak, pakaian. Boleh tak kita pakai pitis sekarang ni? Kita boleh tukarkan kepada duit mungkin? Duit, mungkin wang boleh juga. Okey, dan wang yang bernilai puluhan juta milik orang yang dicurinya. Milik orang yang dicurinya. Okey. Setelah sudah Ketalasari datang ke rumahnya, okey, jadi setelah boleh kekalkan, setelah Ketalasari, awak tak kata datang ke rumah. Kalau itu adalah rumah dia, maka awak kata pulang. Okey. Setelah Ketalasari pulang ke rumahnya, dia pun bertanya kepada ibunya. Okey, koma buka peringkat kata seperti yang diberikan. Okey. Kita kekalkan ya dan dia bentuk kata dialog. hai ibunya. Hai ni bahasa sekarang macam awak tegur kan. Hai ibu, betul tak? Ya, Jadi kat sini kita tukar wahai ibuku. Okey, wahai ibuku. Wahai ibuku, kemana perginya bapa? Okey, awak boleh tukar ayah pun. Kemana perginya bapaku kerana aku tidak melihatnya. Aku tidak melihatnya. Tanda soal, tutup peringkat kata. Tutup. Okey, minta maaf lah tulisan ni kelaut sikit ni. Sementara itu kepada campur para menggigil. penonton yang sedang menyaksikan yang bersama-sama kami dalam seminar SPM Jihad Ilmu ini, yang ingin membuat sumbangan kepada NGO Serantau Muslim, anda boleh membuat sumbangan melalui pautan sumbangan yang disediakan pada pin komen. Komen yang telah dipinkan di YouTube Live ketika ini, walaupun orang kata hanya RM1,
Tetapi walaupun sedikit tapi besar maknanya Betul. kepada saudara kita yang berada di Palestin Betul. sana. Mungkin nilai mereka itu sangat-sangat banyak. Betul? Ya, betul. Okey, jadi itu yang ketiga. Jadi saya bacakan jawapan penuh. Dia akan jadi lebih difahami lah. Cuma tulisan dia macam tulisan ajaib. Ya. Okey, kemudian orang Parti Gajah Mada berjumpa dengan isteri Petala Bumi. Ketika itu, Ketelasari sudah pulang dari Daha dan memperoleh banyak harta yang terdiri daripada emas, perak, pakaian dan wang yang bernilai puluhan juta milik orang yang dicurinya. Setelah Ketelasari pulang ke rumahnya, dia pun bertanya kepada ibunya, "Wahai ibuku, ke mana perginya bapaku? Kerana aku tidak melihatnya." Barulah nampak dia lebih moden. Ya, betul. Tanpa mengubah maksud asal lah. So kita akan pergi kepada latihan 4. Okay, juga saya akan bacakan. Setelah Ketelasari mendengar cerita ibunya demikian itu, cerita. Maka Ketelasari pun terlalu sangat amarahnya. "Ceh Ratu Melaka dan Laksmana, mati engkau olehku, tanpa kedep tembung laku. Syahadah negeri Melaka pun habis kubinasakan. Jikalau tiada ku perbuat demikian, bukanlah aku anak penjuri yang berani dan kebetangan." Dalam petikan ini, kita nampak Ketelasari marah bila mak dia kata yang ayah dia terbunuh. Okay? Makanya dia kata, "Cis Ratu Melaka dan Laksmana, matilah engkau dekat tangan aku. Tanpa kedep tembung laku." Ini bahasa Jawa sebenarnya. Maksudnya tanpa belas kasihan. No mercy maksudnya. Memang bunyi dia macam kedep. Tanpa kedep tembung laku. Ada macam sikit. Dia datang sekali dengan emosi dia ya. macam Okey, naik sikit lah, itu keunikan macam- bahasa Melayu klasik ya. Okay, dan dia kata, bukan itu saja dia kata, Okey. negeri Melaka pun akan habis aku hancurkan. Itu dia kata. Hancurkan ataupun musnahlah. Kita tak sebut binasa sekarang ni kan. Dia kata, kalau aku tidak buat macam itu, kalau aku tidak berbuat demikian, aku ini bukanlah anak penjahat yang berani dan gagah. Kepetangan ini ada beberapa maksud. Ada maksud digagah dan sebagainya. Alright, jadi saya akan tukar dalam bentuk bahasa Melayu moden. Mungkin korang semua boleh take note lah kat sini ya. Okey. Setelah Ketelasari mendengar cerita ibunya itu, Ketelasari berasa sangat marah. Dia koma buka kata, "Ceh kita dah tak pakai dah, kita pakai apa? Cis." Cis. Ratu Melaka dan Laksmana. Cis, Ratu Melaka dan Laksmana. Dia buat tanda seru, kita buat tanda seru. Mati engkau olehku. Jadi saya tukar sedikit. Matilah engkau di tanganku. Engkau di tanganku. Dia kata tanpa kedep tembung laku, tanpa belas kasihan. Ataupun tanpa simpati pun boleh juga. Tanpa belas kasihan. Negeri Melaka pun akan habis aku musnahkan. Samsing ni, Ketelasari ni ya. Dia kata, jika aku tidak berbuat demikian, agak krem tangan di sini. Tapi tidak mengapa, itulah takdir kehidupan Adakah kita. ini salah saya, Cikgu Zack? Tak ada. Saya tak salahkan awak. Kita tak salahkan. Saya salahkan Ini adalah takdir skrin ya. ni kecil. Dia skrin ni kecil Ya, ya. betul. Aha. Esok kita beli yang besar sikit Jika aku tidak berbuat demikian, aku bukan anak penjahat. Yang berani dan gagah. Dan dikeluarlah tulisan kuno saya ya. Alright, jadi saya bacakan. Saya rasa bila saya dah translate, saya ramai akan faham lah. Setelah Ketelasari mendengar cerita ibunya itu, Ketelasari berasa sangat marah. Cis Ratu Melaka dan Laksmana, matilah engkau di tanganku, tanpa belas kasihan. Negeri Melaka pun akan habis aku musnahkan. Jika aku tidak berbuat demikian, aku bukan anak penjahat yang berani dan gagah. Itu barulah awak boleh faham.
Okey, jadi ini adalah jawapan untuk petikan yang keempat. Jadi kita akan pergi kepada latihan yang kelima. Tadi ada beberapa orang pelajar yang tanya, cikgu, kalau kita nak tukar perkataan maka tu kepada lalu, macam kita dapat lihat di sini, kita gugurkan Betul. perkataan maka tu. Jadi macam mana tu? Mungkin kita lupa nak sentuh tadi. Mungkin seperti saya yang sentiasa dilupakan. Ya. Saya tak tahu. Kita memang nak macam itulah sebenarnya. Sebab Dilupakan? kita kena ingat ke anak-anak kat Palestin sana. Ya, betul. lah. Walaupun kita jauh, tetapi Betul. doa yang menyatukan kita. Betul. Ya? Dan satu lagi yang menyatukan bantuan kita adalah melalui Serantau Muslim. Ya, betul. Boleh terus jadi, buat sumbangan. Kita bercakap tentang marker. Marker ni adalah satu penanda wacana yang masih lagi diguna pakai pada zaman sekarang. Ya, betul. Walau bagaimanapun penggunaannya dalam bahasa Melayu klasik ini terlalu banyak, merata-rata bersepah. Kadang-kadang 10 ayat tu kita akan nampak dia everywhere, betul Cikgu Syu? Betul. Okay? Jadinya apa yang boleh awak buat kat sini adalah tidak wajib untuk awak ulang di sepanjang masa. Walaupun kita masih menggunakan marker itu pada hari ini. Tetapi mungkin awak gugurkan, tetapi let's say awak nak pakai juga, tak ada masalah. Dia tak ada hal bro. Dengan syarat awak mungkin boleh tukar dengan menggunakan penanda wacana yang lebih pelbagai. Contohnya kemudian, seterusnya, selanjutnya. Itu sebenarnya maksud marker dalam cerita itu, dia untuk menyambung bagi kesinambungan. Seterusnya ada perdebatan penggunaan perkataan penjurit. Penjurit. Jika kita lihat penjurit tu sebenarnya berbawa maksud pahlawan ataupun pendekar. Tetapi dalam kisah ni penjurit ni. Dalam kisah ini, sebab tak nak mengelirukan, sebenarnya bahasa Melayu klasik ini dia ada banyak maksud tau. Macam penjurit itu sendiri, dia boleh membawa maksud penjahat, boleh membawa maksud pencuri dan juga boleh membawa maksud pendekar. Jadinya dalam kes ini nak senang faham, dia ini adalah penjahat lah. Penjahat. Tengok pada situasi. Ya, betul. Tapi membawa maksud prajurit boleh juga berdasarkan situasi. Mungkin awak nak ceritakan kalau dia adalah penjurit di Majapahit dan awak boleh buat dia adalah pahlawan di Majapahit. Tetapi bila dia masuk saja di Melaka, awak boleh kategorikan dia dari kategori apa? Penjahat. Ya, betul. Takkan awak nak cakap pendekar yang mencuri, betul tak? Tak sesuai untuk awak istilahkan pendekar yang mencuri dekat rumah orang kaya. Jadinya awak akan pakai pencuri ataupun penjahat. Ikut situasi ayat. Betul, bagus. Okay? Betul, bagus. Jadi, kita akan pergi kepada yang seterusnya, latihan yang kelima. Ya, mungkin kita boleh alih bahasa secara lisan saja. Saya risau takut tangan tu kalau krem, bagaimana ingin saya sarungkan cincin di jari. Tiba. Okey, ada macam tiba. Tak ada kaitan ya. Tak apa, robot boleh sarungkan mungkin ya. Okey, kita lihat seterusnya latihan yang kelima. Okey, saya rasa ini kita boleh bercerita lah ya. Mungkin korang boleh take note dan boleh mainkan balik playback dia. Okey, kalau kita tengok yang kelima, kita bacakan dekat sini. Berapa lamanya, ini sebenarnya yang sesyuk punya, sorry. Okey, silakan. Terima kasih kerana masih mengingati saya. Saya akan bacakan bahasa Melayu klasiknya. Okey, kita lihat petikan yang kelima. Berapa lamanya maka Kertalasari pun sampailah ke Melaka. Maka ia pun singgah di luar kota pada kampung segala Jawa. Maka Kertalasari pun menyamarkan dirinya kepada segala Jawa yang banyak itu. Maka, terlalu banyak maka. Maka Kertalasari pun sedia kala berjalan masuk, bermain-main segenap kampung orang kaya-kaya dan saudagar. Baiklah, sekarang kita lihat. Daripada situasi ini, ya, Mizek, kita dapat lihat berlaku penyamaran. Yang mana penyamaran oleh Kertalasari. Yang mana Kertalasari ni datang dari Majapahit. Betul. Majapahit satu tempat tinggal dia lah, tempat asal dia. Yang mana dia datang nak masuk ke kota Melaka. Datang ke negeri Melaka untuk menyerang orang Melaka. Jadi kita lihat berapa lamanya pada permulaan petikan ini. Berapa lama macam yang kita ada lihat dalam petikan yang kedua kalau tak silap saya tadi, merujuk kepada tempoh masa. Setelah beberapa lama. Setelah beberapa lama. Okey, setelah beberapa lama, kita lihat di sini ada penggunaan maka. Tak perlu kita nak tukarkan, kalau kita nak kekalkan boleh, nak gugurkan pun boleh. Dalam kes ini saya rasa kita wajib gugurkan sebab kita tak cantik lah kan? Tak cantik. Tak cantik ya. Banyak maka. Okey, setelah beberapa lama, Kertalasari pun sampai ke Melaka. Ada noktah di situ. Betul. Jadi kalau ada noktah, kita noktahkan walaupun dalam bahasa Melayu moden. Seterusnya kita lihat ada maka yang pertama. Maka kalau kita nak tukarkan kepada lalu. Jadi kan, Sesyuk, saya bacakan jawapan yang pertama. Okay? Semua fokus kepada teks. Saya bacakan setelah penerangan tadi. Setelah beberapa lama, Kertalasari pun tiba di Melaka. Itu dia.
Itu jawapan penuh dia lah. Padat dan ringkas. Itu dia. Okey, tengok seterusnya yang Baik, kedua. seterusnya kita lihat, maka ia pun singgah. Tadi ada yang ramai yang bertanya, maka boleh tak kita tukarkan dengan lalu? Kalau ikut Pusat Rujukan Persuratan Melayu, PRPM, maka kita boleh tukarkan dengan lalu. Maka, lepas tu ada penggunaan kata ganti nama diri ia. Kita boleh tukar kepada dia. Maka dia pun singgah di luar kota, di kampung segala Jawa. Kita lihat ada penggunaan perkataan segala ni, Mizek. Okey. Kenapa agak-agak Mizek gariskan perkataan segala itu? Segala ni awak tak kata segala orang saya datang ke sini, tak ada. Awak cakap semua orang, betul tak? Jadi kita akan pakai semua lah. Tapi dalam cerita ini, perkampungan itu adalah perkampungan yang keseluruhannya terdiri daripada orang Jawa ya. Jadinya dia kata dia pergi ke situ bersama dengan orang Jawa kat situ, dia menyamar jadi salah seorang daripada mereka. Okey. Jadi dalam ayat ini kalau kita tukarkan, kita terus Kita terus translate tukarkan. kan. Jadi dia akan Lalu bunyi, dia pun singgah di luar kota perkampungan orang Jawa. okey, ataupun lalu dia pun singgah di luar kota perkampungan orang-orang Jawa. Ya, Pun betul. boleh juga, tak Pun ada masalah. boleh juga. Di luar perkampungan orang-orang Jawa. Sebab segala tu kita dapat lihat Ada ramai orang-orang ramai, bilangannya. betul orang-orang banyak. Jawa Okey. Okey, seterusnya. Seterusnya, maka Kertalasari pun menyamarkan dirinya. Kita tak nak tukar tadi kita dah gunakan lalu. Kita nak gunakan maka untuk tukarkan kepada kemudian pun boleh juga. Okey, kemudian Kertalasari pun menyamar dirinya. Kalau kita lihat di situ menyamarkan, kita gugurkan atau kita buang imbuhan akhiran kan ya. Menyamar dirinya Sebagai? kepada segala Jawa dan segala Jawa yang banyak itu dan segala Jawa. Maksud dia menjadi orang-orang. Salah seorang daripada orang Jawa yang banyak itu. Daripada menjadi salah seorang daripada orang Jawa yang banyak itu. Okey, jadi saya buat lagi, jawapan Mizek. penuh. Jawapan penuh dia akan berbunyi sebegini ya. Kemudian Kertalasari pun menyamar sebagai salah seorang Jawa daripada orang Jawa yang banyak itu, atau kemudian Kertalasari pun menyamar sebagai orang-orang Jawa ataupun salah seorang daripada orang-orang Jawa itu pun boleh, tak ada masalah. Okey, ingat jawapan bahasa Melayu klasik kepada bahasa Melayu standard tidak terhad kepada satu jawapan sahaja. Okey. Alright, kita pergi kepada ayat yang terakhir, silakan. Okey, seterusnya ayat yang terakhir. Okey. Kertalasari pun sedia kala. Sedia kala tu maksud dia macam seperti biasa. Berjalan masuk. Jadi saya boleh simpulkan ataupun tukarkan begini. Lalu Kertalasari berjalan masuk seperti biasa. Seperti biasa. Seperti biasa. Okey. Okey, berjalan masuk biasa. Bermain-main segenap orang kampung kaya-kaya. Bermain-main ataupun bersama-sama dengan penduduk orang kampung. Di kampung, saya rasa di kampung sebab segenap tu merujuk kepada Seluruh kampung lah. seluruh kampung ya. Di seluruh kampung orang kaya-kaya dan saudagar. Ada penggunaan saudagar di situ. Kalau kita nak tukarkan kepada peniaga, mungkin Peniaga boleh, awak nak kekalkan saudagar juga boleh. Tetapi Ya, kalau betul. macam saya suka kekalkan saudagar. Nampaklah dia punya kualiti asal dia. Okey, jadi saya bacakan jawapan penuh dia. Jawapan penuh dia boleh jadi begini . Kemudian, ataupun seterusnya, Kertalasari pun seperti biasa berjalan keluar masuk, bermain-main di segenap kampung orang kaya-kaya dan saudagar. Tidak banyak sangatlah perubahan dia. Okey. Ada yang tanya, Okey. boleh ke buat orang-orang kaya? Rasanya boleh sebab bilangan Orang-orang lebih kaya dengan daripada orang kaya raya satu ya. Dia kalau orang kaya-kaya boleh, orang-orang kaya pun boleh, tak ada masalah. Okey. Tapi kalau macam saya suka orang-orang kaya lah. Alright. Jadi yang ni kita buat latihan 5. Okey. So kita pergi kepada latihan yang ke-6. Ini juga daripada Sesyuk juga. Okey. Okey, kita teruskan dengan petikan awak dah tahu ataupun dia dah latihan berjaya yang ke-6. masuk ke Jawa. Dia berjaya masuk ke Jawa. Sebab apa? Sebab dia nak masuk ke Kota Melaka. Jadinya dia menyamar jadi orang Jawa. Sebab apa? Orang Jawa ni bebas keluar masuk ke Melaka. Jawa ni ibarat macam dekat dengan Johor. Johor dengan Melaka kan sebelah-sebelah kan. Okay, makanya dia menyamar jadi orang Jawa. Okay, seterusnya dikenal dengan seorang watak lagi. Nama dia Patih Kermawijaya. Ya, betul. Okay, tapi saya perkenalkan dulu watak Patih silakan. Kermawijaya. Patih Kermawijaya ini adalah pembesar Melaka yang berketurunan Jawa. Ibarat dia ni adalah orang yang boleh keluar masuk bebas lah ke Istana Melaka. Dia ada kuasa sedikit lah sebab dia pembesar Melaka. Okay? Dia salah seorang pembesar Melaka. Jadinya Kertalasari ni kenal dia.
Ketalasari ni tahu dia ni adalah orang yang boleh keluar masuk ke sana, jadi dimanfaatkan. Dia telah menyamar menjadi pengikut Patih Kermawijaya. Jadi dapatlah dimasuk ke istana. Okey, silakan bacakan pada bahagian ini. Okey, saya akan bacakan ayat bahasa klasiknya terlebih dahulu. Setelah diketahuinya, Kertalasari pun masuk menyamar pada orang Patih Kermawijaya. Tak kala itu, Kertalasari pun masuk seorangnya mengikut Patih Kermawijaya pergi menghadap sama dengan Jawa yang banyak itu. Semakin sulit ya. Yang Saya mencabar ingatkan ya. hubungan saja yang mencabar. Rupanya petikan ini juga mencabar. Itulah sebab itulah orang panggil SPM. Sampai berpeluh-peluh ya saya membacanya. Tacut kadang-kadang. Tacut ya. Okey, silakan. Maka oleh Kertalasari segala hulu balang yang menghadap sama-sama itu dilihatnya seorang demi seorang. Alright. Kalau kita tengok dekat sini kan, pada ayat pertama dia kata setelah diketahuinya, kita tak tahu, dia tergantung tahu. Tiba-tiba setelah diketahuinya, sebenarnya dia tahu apa? Dia tahu something, dia tahu sesuatu. Jadi lengkapkan ayat ini. So dia akan jadi setelah dia mengetahui sesuatu. Ya, betul. Kertalasari pun masuk menyamar pada orang Patih Kermawijaya. Kertalasari pun menyamar sebagai orang Patih Kermawijaya atau pengikut orang Patih Kermawijaya. Boleh juga. Okey. Tak kala itu kita tukar kepada ketika itu. Ketika itu Kertalasari pun masuk seorangnya. Ketika itu Kertalasari masuk seorang diri sahaja. Mengikuti siapa? Mengikuti Patih Kermawijaya. Buat apa? Pergi menghadap. Menghadap siapa? Dia menghadap tak ada menghadap lain lah, raja lah. Menghadap raja lah, tapi tak dia nyatakan. Tak dinyatakan. Pergi menghadap bersama dengan orang Jawa yang banyak itu. Ya, betul. Bersama orang Jawa yang banyak itu. Maksudnya kita lakonlah sikit yang ni, part ni. Part ni pergi menghadap. part ni, menghadap siapa dengan siapa. Maka oleh Kertalasari, jadi awak boleh buat apa? Kertalasari pun, Kertalasari dia kata segala hulu balang yang menghadap sama-sama itu dilihatnya seorang kepada seorang. Jadi andaikan saya ini adalah Kertalasari. Dan ada orang Jawa yang banyak ini. Saya orang Jawa. Orang Jawa. So ini adalah awak adalah raja contoh Jadi Kertalasari dia masuk saja, dia tengok hulu balang Melaka ni seorang demi seorang. Kenapa dia tengok? Sebab dia nak tahu siapakah pembunuh bapa dia. Dia zaman dulu bukan ada social media, betul tak? Tak ada. Dia tak ada viral-viral ni. Tak Facebook, ada ya. Twitter. Jadi tak kenal Laksmana Melaka ni macam mana. Siapa-siapa untuk kenal pasti. So dia tengok ni Laksmana Melaka ni. Bukan saya. So untuk ayat terakhir dia akan berbunyi begini jawapan dia. Baiklah. Okey. Kemudian Kertalasari melihat semua hulu balang yang datang menghadap bersama-sama itu seorang demi seorang. Sebab dia nak tahu siapakah Laksmana. Okey, jadi itu untuk latihan 6 lah. Okay? Boleh kita teruskan? Ya, boleh. Okey. Walaupun saya rasa situasi kita semakin hangat ya. Sebab ada juga yang tertanya, Ata ni belajar apa ni? Ini belajar bahasa Melayu. Bahasa Melayu klasik dan bahasa Melayu standard yang ada dalam format baru SPM ya. KSSM bermula 2021. Dan jangan lupa minta ayah emak kepada kawan-kawan nak menderma, dia boleh klik di link kat bawah ini Serantau Muslim boleh buat donation dekat sini dan insya-Allah pahala itu akan berganda dan kita akan sampaikan kepada pihak Palestin secara terus dan semuanya adalah NGO yang dipercayai insya-Allah. Okey. Alright, kita akan pergi kepada latihan 7 latihan 7 yang ini saya akan bacakan. Ketika ini dia dah pun tahu kan, tadi kan dia tengok seorang demi seorang kan hulu balang yang datang menghadap tu dan dia dah nampak dah ini Laksmana. Makanya saya baca pada bahagian ini. Maka Kertalasari pun pandang pada Laksmana. So dia nampak Laksmana. Maka ia pun fikir dalam hatinya. Ini pelik sikit. Dia fikir tapi dalam hati. Tadi belajar biologi dia kata hati tu kat sini. Dekat perut. Perut Perut sebelah kanan. Pelik lah Kata dia cerita ni. Dia tu maka ia fikir dalam hatinya. Otak dekat sini. Kalau sakit hati, sakit hati. Saya sakit hati dengan awak di sini. Okay. Jadi tadi saya tertarik dengan Sir Iqbal. Kalau orang kata, saya ada hati untuk awak, terus reject, auto reject ya. Sebab itu, hati pun tak tahu apatah lagi nak letak dalam hati. Betul lah kan. Takut dia salah sentuh terakia ke apa tu kan. Terakia. Tak tahulah kat mana. Jangan sis. Bukan bidang kita. Bukan bidang kita, itu dia. Okey, jadi lepas dia tengok Laksmana, jadi pun dia berfikir dalam hati dia. Betul okey. Memang kena pegang ya. Lepas tu dia kata apa? Dia kata, dia kata, dia kata,
Dialah gerangan hulu balang Ratu Melaka yang bernama Laksmana itu. Oh, inilah hulu balang Ratu Melaka yang nama Laksmana itu. Jikalau demikian lakunya, kalau macam inilah rupa orangnya, sungguhlah ia dapat membunuh bapaku. Patutlah dia dapat membunuh bapa aku. Kerana ia penjurit besar lagi kepatangan. Kerana dia adalah pahlawan yang sasa dan gagah. So jadi dia tengok saja Laksmana, dia kata, oh patutlah mamak ni boleh bunuh bapa aku doh. Dia Dia macam kuat tu. Kan? Bahasa moden. Maksudnya Power tu. jauh kat sudut hati dia. Hati-hati sini. Jauh kat sudut hati dia. Dia sendiri mengakui kehebatan Laksmana dari segi fizikalnya sahaja. Okay, jadi saya terjemahkan dalam bahasa Melayu standard. Okay, anak-anak semua dengar. Alright. Okay, jadi saya bacakan. Kemudian Ketalsari pun terpandang pada Laksmana. Okay, dia terpandang pada sana atau memandang Laksmana pun boleh juga. Okay, dia pun berfikir dalam hatinya. Kita kekalkan saja walaupun nampak aneh di situ. Dialah gerangan. Gerangan saya tukar kepada orang. Dialah orang yang bernama Hulu Balang ataupun dialah orangnya Hulu Balang Ratu Melaka yang bernama Laksmana itu. Itu boleh kekalkan. Hulu balang tu dia merupakan watak ya. Hulu Dia balang lebih kurang tu nama macam jawatan pendekar lah, jawatan Jadi yang kekalkan menjaga tu. keamanan negeri. Okey. Jikalau begini rupanya, jika begini rupanya, fizikal dia lah macam tu. Jika begini rupanya, patutlah ia jangan kekalkan, kita tukar. Patutlah dia mampu membunuh bapaku. Kerana dia pahlawan yang sasa dan gagah. Itu maksud dia. Besar lagi kepetangan. Lagi tu maksudnya dan. Alright. Risau saya dan komen Masya Salihah ni. Risau kita. Saya pun risau ya. Saya tak tahu yang mana satu. Tapi Terima kasih. saya dah tak risau dah. Sebab itu satu kebenaran. Alright, So kita akan pergi kepada yang ke-8. Yang ini lepas dah kenal dah, dia dah rancang untuk memporak-perandakan negeri Melaka dengan cara mencuri dahulu. Dia curi dulu, Mencuri hati. Dia mencuri. Tak ada hati. Tak ada dia mencuri hati tak orang. ada. Risau ya. Right, saya akan bacakan pada bahagian ini. Alright, ini saya pegang lah. Mungkin. Perlu saya pegang kan? Boleh, tak ada masalah. Seronok Atas sikit. Bawah sikit. Bawah sikit. Bukan sekarang. Saya berpeluh ni. Okey, teruskan. So saya bacakan pada bahagian ini. Tapi takut dia orang tak nampak ke belakang kan? Tak boleh. Sini balik. Dia macam tak ada tujuan ya. Right. Hatta setelah jauh malam, kemudian setelah jauh malam ataupun lewat malam kita pakai lewat malam, maka saudagar itu pun masuk tidur. Saudagar itu pun tidur. Boleh buat tidur sajalah. Maka oleh Ketalsari dicurinya segala harta saudagar itu sekuasa-kuasa ia membawa. Bila kata sekuasa-kuasa ia membawa maksudnya setakat yang mampu dia bawa. Setakat yang mampu dia bawa. Mungkin awak pelik kenapa dia boleh mampu mencuri tanpa orang nampak. Ini adalah disebabkan dia mempunyai satu ilmu hitam yang mana dia boleh gaib. Dia boleh jadi orang kata invisible lah. Halimunan Dan bini saudagar itu, bini ni isteri. Dan isteri saudagar itu pun dicabulinya. Dia mencabul. Lepas dia mencuri, dia cabul isteri-isteri pemilik harta. Dia ni memang tak guna. Maka ia pun kembali pada tempatnya singgah itu. Setelah dia buat benda tu, benda yang terkutuk itu, dia pun pulang semula ke tempat persembunyian dia yang terletak di Bukit Cina. Jadi saya bacakan terjemahan dalam bahasa Melayu. Silakan. Dalam bahasa Melayu. Dalam bahasa Melayu standard. Bukan bahasa Jawa ya. Bukan bahasa Jawa. Bahasa Melayu Jawa Timur standard. bukan ya. Right, yang pertama saya dah buat tadi, saya akan buat yang kedua. Kemudian Ketalsari mencuri semua. Segala itu semua. Semua harta saudagar itu setakat yang mampu dibawanya. Setakat yang mampu dibawanya. Dan isteri saudagar itu dicabulinya. Dan isteri saudagar itu dicabulinya. Tak guna. Kemudian dia pun kembali pada tempat ataupun kembali ke tempat persinggahannya. Dia pulang semula ke tempat persinggahannya. So itu dia. Alright. So kita akan pergi kepada latihan 9. Mungkin? Latihan 9. Jangan pergi jauh sangat. Jangan pergi jauh sangat. Takut nanti rindu. Takut nanti rindu. Rindu tak ciut. So itu dia. So Seshu, awak mungkin nak teruskan untuk latihan ke-9? Mungkin. Biar saya bacakan dahulu boleh, petikan tidak yang masalah. ke-9. Kalau perlukan bantuan pelakon tambahan, bagi tahu. Mungkin kita semua adalah pelakon di pentas dunia. Ya, Okey, betul. Saya teruskan. Silakan. Dengan petikan bagi latihan yang ke-9, maka segala saudagar dan
orang kaya-kaya itu pun masuk menghadap berdatang sembah. Yang ini ni ketika dia orang buka mata je tahu harta semua dah hilang. Sebab dia orang tak tahu malam tu Dia mereka waktu tu ni waktu dicuri. malam ya. So siang hari tu dia report kepada raja. Dia report kepada raja. So tengok apa yang berlaku. Ya tuanku, Patik mohonkan ampun. Oh, dia macam feeling, tak apa ke? Boleh. Boleh ya. Okey. Adapun Patik sekalian ini habis kecurian, tinggal sehelai sepinggang. Tapi saya tertariklah. Apa kata kalau kita minta penonton kita, sambil-sambil kita berceloteh, minta mereka ni cuba translatekan. Okay, apa kata? Kalau mungkin anak-anak saya di rumah tu, mungkin boleh cuba terjemahkan. Terjemahkan yang ke-9 ni sebab saya rasa agak mudah. Kalau berani buat. Kalau berani. Sementara tu bagi yang ingin memberikan sumbangan boleh terus dekat memberikan link di bawah. sumbangan. Link yang dinyatakan di komen kepada NGO Serantau Muslim yang mana akan disalurkan terus kepada saudara kita yang berada di Palestin. Ya, betul. Okey, right. Okey, so saya nak anak-anak cuba semak adakah betul jawapan yang kami akan berikan ini. Ya, betul. Saya tunggu dia orang mungkin lambat sikit. Mungkin lambat seperti mana kita menunggu. Tak ada apa-apa. Tunggu jodoh tu Tunggu lambat jodoh. kan? Betul. Kadang-kadang kita tak perlu tunggu ya. Dia datang dengan sendirinya. Okey, maka segala saudagar dan orang kaya-kaya itu pun masuk menghadap berdatang sembah. Jadi yang boleh buat kemudian semua saudagar. Saudagar tu kita boleh tukar kepada, tapi kalau tadi peniaga. ada yang tanya boleh tukar kepada peniaga ke? Boleh, kita kekalkan saja. Pun tak apa. Sebab dia merujuk kepada watak. Jadi kita ambil semua saudagar dan orang kaya-kaya itu. Pun kalau ada pun boleh digugurkan. Ya, boleh digugurkan, tak perlu ada dalam bahasa Melayu standard. Okey, orang kaya-kaya itu masuk menghadap dan datang menyembah. Menyembah tu maksud dia memberi sembah hormat kepada sultan. Macam merafak sembah lah kan. Merafak sembah. Okey, betul. Tuanku. Sebelum tu kita lihat di situ ada tanda pengikat kata. Apabila ada tanda pengikat kata yang merujuk kepada dialog, kita kekalkan. Jangan ubah struktur dia. Ya tuanku, Patik memohon ampun. Okey, bagus. Adapun Patik sekalian ini bahawa, betul ke? Bahawa boleh, tapi paling tepat ada pun sebenarnya sebenarnya. Sebenarnya Patik semua ini. Sebenarnya Patik semua ini habis kecurian dan tinggal sehelai sepinggang. Sehelai sepinggang ni merujuk kepada apa ya? Sehelai sepinggang ialah peribahasa yang membawa maksud pakaian yang ada pada tubuh sahaja. Jadi maksudnya kalau dia letakkan bentuk peribahasa tolong jangan ubah. Okey, jadi kekalkan sehelai sepinggang itu dekat situ. Alright, so itu adalah yang ke-9. Kita pergi kepada yang ke-10. Kita ke-10 yang terakhir ke ni? Okey, belum lagi. Ada belum lagi. Kalau sempat kita cuba habiskan. Kalau sempat kita cubalah habiskan. Okey, so tengok yang ke-10 izinkan saya boleh? Saya izinkan. Okey, terima kasih. Silakan. Setelah baginda mendengar sembah orang itu, lepas saja raja dengar kan yang rakyat-rakyat dia ni mengadu bahawa mereka ini menjadi mangsa kecurian. Okey. Baginda pun terkejut. Jangan buat baginda pun tanjat. Tak boleh. Tanjat boboi. Tak boleh. Walaupun macam cikgu tu bahasa moden kami guna. Ya, betul. No. Jangan. Tak ada dalam istilah terkejut. Seraya. Seraya maksudnya apa? Hari lalu raya? Boleh. Oh, lalu. Lalu boleh, sambil pun boleh juga. Sambil boleh, lalu seraya boleh. menampak-nampak pehanya. So raja ni rasa terkejut dan dia tampar peha dia. Maka titah raja, titah ni tak boleh tukar lah. Titah raja, wah, datanglah pula bala ke atas negeriku. Dia kata datang dah ancaman ke atas negeri aku. Baiknya ada Laksmana. Baiknya ada Laksmana maksudnya apa? Nasib baik ada Laksmana ni. Dan dia kata jikalau Laksmana aku utuskan ke negeri orang, binasalah negeri ini. Kalau kita hantar Laksmana ni pergi negeri lain, negeri orang, hancurlah negeri aku ni. Ya, betul. Agak-agaknya apa yang hendak disampaikan. Okey, kita cuba buat jawapan penuh. Jawapan akan berbunyi begini. Cuba tengok betul-betul ya. Okey. Setelah baginda mendengar sembah orang itu, ini kita boleh kekalkan. Okey. Baginda berasa terkejut lalu menampar-nampar pehanya. Kemudian titah baginda, wah, datanglah pula bala ke atas negeriku. Yang ni awak boleh kekalkan, tak ada masalah. Nasib baik ada Laksmana.
Jika Laksmana aku hantar ataupun aku utuskan ke negeri orang, hancurlah negeri ini. Itulah secara kasarnya. Okay? Saya harap semua boleh fahamlah kat rumah. So kita pergi kepada yang seterusnya. Lagi sikit lagi masa kita. Boleh saya tahu Sikit lagi, ada 5 minit lagi? 5 minit lagi. Okay, right. Aha. So insyaAllah kita sempatkan habis lagi 2. Okay. Sempat ya? Pasti? Sempat insyaAllah. Okey, kita teruskan. Kita teruskan. Aha. Okay, tengok latihan ke-11. Okay, latihan 11. Okay, mungkin Seshu boleh bacakan Okey, yang saya akan pertama. bacakan untuk latihan yang ke-11, petikan seterusnya. Maka Laksmana pun berdatang sembah. Ya tuanku, Okey. adapun penjurit yang datang ini bukan barang-barang penjurit. Lebih tahunya daripada patik. Okey, bagus. Okey. Okay. Saya akan terus translate kepada setiap satu ayat tu. Okey, dia kata, kemudian Laksmana pun datang menyembah. Okey, datang menghadap raja lah dan menyembah. Dia kata, ya tuanku. Okey, sebenarnya penjahat yang datang ini bukanlah calang-calang penjahat. Dia kata bukan barang-barang. Okey, bukan calang-calang penjahat. Dia lebih licik daripada patik. Ataupun dia lebih tahu daripada patik. Dia kata ni bukan barang-barang ni. Okey, seterusnya sambung. Seterusnya, jika ada derma kurnia, patik hendak memohon ke bawah duli, hendak cuba bermain dengan penjurit itu. Okey, so maksudnya apa? Jika ada keizinan tuanku, okey, patik ingin memohon supaya dapat bermain ataupun menguji penjahat itu. Maksudnya nak test lah. Okey, dia nak test sahaja. Okey, seterusnya cuba. Maka titah raja, adapun Laksmana tiadalah dapat jauh daripada kita. Jikalau Laksmana pergi berkawal, siapa teman kita di istana ini? Manja tuanku. Manja. Dia tak nak Laksmana tinggalkan dia. So, maka akan boleh buat kemudian titah raja. Sebenarnya Laksmana tidak boleh jauh daripada kita. Jika Laksmana pergi berkawal, siapa yang akan teman kami di istana ini? Itu jawapan dia. Okey, nanti awak boleh playback baliklah yang ni. Dan terakhir, kita cuba yang terakhir sebelum kita menamatkan sesi bahasa saya akan Melayu. bacakan petikannya. Maka Kertalasari pun fikir dalam hatinya hendak mencuri harta raja. Okey. Kemudian Kertalasari pun berfikir dalam hatinya untuk mencuri harta raja. Okey. Kemudian Apabila habislah harta raja itu, maka ia pun hendak membakar serta mengamuk. setelah habis harta raja itu, maka dia pun hendak membakar dan mengamuk. Adapun bini raja muda-muda itu, ku ambil akan biniku. Dia kata, ada pun bini raja muda-muda itu, ku ambil akan biniku. Dan dia kata, nanti isteri raja yang muda-muda itu akan ku ambil sebagai isteriku. Maka ia pun sampailah ke istana. Kemudian dia pun tiba di istana. Di istana. Di istana. Tiba di lah. Touchwood. Okay. So itu beberapa. Saya harap awak boleh nampaklah bayangan dia macam mana. Ada beberapa pengguguran maka kalau awak perasan kan. Okay. So adakah semua korang semua boleh faham? Boleh faham? Okay. Kalau ada yang mungkin terlepas tadi, yang mungkin masuk selepas kita sudah mulakan, kamu boleh replay balik ya. Video ini pada kemudiannya dia akan kekal di YouTube seperti mana kamu kekal dalam hati kami. Ya betul. Gitu. Okay. Kami dah tak boleh lama sangat ni. Okay. Kalau rindu-rinduan nanti mainkan semula. Kita akan serahkan majlis ini kepada dua orang host kita. Kepada Takdir jangan. Okay, kepada dua host kita. Okay. Iaitu Sebadang dan juga Sefati. Terima kasih Sebelum banyak. itu, kepada yang ingin masih lagi membuat sumbangan, jangan lupa pautan sumbangan kepada NGO Serantau Muslim ada di pin komen YouTube live ini. Ingat, persaudaraan rentas sempadan. Sebelum itu, kita tak berseorangan. Say hi sikit. Terima kasih korang. Terima kasih. Terima kasih kerana bersama-sama dengan kami. Besar ya. Wajah-wajah mereka. Intai pagi antara masa. Esok jangan layu-layuan. Intai kami antara nampak. Minta maaf anda tersingkir. Minta maaf anda. Penyamar. Minta maaf anda tersingkir.